Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita sambung untuk subtajuk berikutnya 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Oke. Graf ini adalah graf pertumbuhan penduduk dunia. Jadi maknanya kan penduduk dunia ini makin lama makin bertambah. Oke, makin banyak. Dan antara masalah besar ialah bila bertambah penduduk dunia ialah bertambahnya permintaan ini masalah besar. Manusia mesti makan. Okey. Dan tanah pertanian pula makin lama makin berkurang. Kenapa? Disebabkan pembandaran, disebabkan pembukaan tanah-tanah pertanian. Jadi antara cabaran besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia ialah bagaimana menghasilkan makanan yang cukup. Ini masalahnya. Okey, kalau negara-negara macam Afrika, okey, kering kontang, mana bumi semakin panas, jadi gurun semakin luas. Dan tanah gurun tidak sesuai untuk pertanian. Itu sebabnya kalau kamu tengok, orang Negro, orang Afrika ini banyak jadi pelarian. Lari ke US, ke Kanada, okey, ke negara-negara Eropah. Di Malaysia pun ada kalau sebenarnya, Nigeria, tapi tidak ramailah sebab jauh. Okey. Jadi antara tekanannya ialah masalah tidak cukup makanan di negara-negara Afrika. Jadi bayangkan kalau tidak ada langkah yang bagus, maka akan berlaku kebuluran secara besar-besaran. Apa caranya? Yang pertama ialah penggunaan baka. Baka ini maknanya tanaman atau ternakan yang bermutu. Ini moyang jagung. Moyang jagung. Berkembang, dia membesar sedikit. Tapi kalau kita kira moyangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 biji sahaja. Jagung. Jadi agak-agaknya kalau 8 biji ini cukupkah kalau kita makan? And then ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Jadi 44. Katakan sebelah ada 44 biji. Jadi lebih kurang 88 biji. Okeylah sikit. Tapi logik kah? Kan? Sedikit. Kalau harap baka yang lama, penduduk dunia tidak akan bertambah. Ramai yang mati kebuluran. Jadi apa yang berlaku ialah digunakan proses dipanggil pembiak bakaan. Ataupun dalam kes ini ialah kita gunakan baka bermutu, maknanya begini. Kita buat kacukan yang terpilih. Dalam kes ini, kalau kamu tengok jagung ini ciri bagusnya ialah tongkolnya panjang. Panjang kan? Tapi isinya tidak full, rongak, rompong, banyak lompang, banyak kosong. Yang ini ciri bagusnya isinya full. Jadi kita kasih kawin, kasih kacuk dia. Anaknya banyak lah. Ada juga anaknya yang bawa dua-dua ciri buruk induk. Contohnya sudahlah pendek, rongak lagi. Tapi dalam pertanian kita akan gunakan hybrid. Ataupun hybrid ni kacukan. Kita gunakan kacukan yang terbaik. Yang paling bagus. Jadi yang sudahlah panjang tongkolnya, penuh lagi isinya. Lepas tu baiki lagi. Itulah dipanggil penggunaan baka bermutu. Kita tengok beberapa contoh. Ini kelapa. Saya rasa ini kelapa, kalau bukan kelapa matak, kelapa pandan barangkali. Bandingkan dengan kelapa yang ada di kampung kamu. Kelapa kampung sudahlah tinggi, buahnya sedikit. Kamu tengok satu kelompok ada di sini. Satu kelompok ada di sini. Satu kelompok ada di sini.
Jadi kalau kita guna baka yang bagus, maka hasil, kualiti dan kuantiti makanannya juga banyak, bagus. Jadi bolehlah mengatasi masalah keperluan makanan yang kita bincang tadi. Next, oke, coba tengok betik. Nah, ini betik keluaran Mardi, betik eksotika. Sekarang ni ada model nombor 2, betik eksotika 2 tidak silap saya. Bandingkan dengan betik kampung. Betik kampung sudahlah tinggi, mau dipakai galah lagi, kan? Ini kamu tengok rendah, and then banyak lagi buahnya. Jadi, kalau kita tengok di sini lebih kurang 3 kali ganda. Katakanlah kalau orang kampung tanam betik ini pendapatannya 1.000 satu bulan. Jadi kalau dia tanam ini sudah tentulah 3.000 satu bulan. Jadi kalau mau jadi petani boleh, tapi gunakan baka yang bermutu. Okey. Ini bukan sahaja hasil banyak, tapi memudahkan pengurusan, mudah dipetik, tidak membuang masa sebab rendah pokoknya. Okey, next kita tengok penggunaan teknologi. Okey, kalau kamu tengok ini penuaian. Kalau dulu orang kampung kan, tuai padi kena dipotong satu-satu, and then dihampas lagi untuk leraikan padi itu daripada pokoknya. Tapi kalau menggunakan teknologi moden, mesin buat segala-galanya. Yang di sana tu padi lah sudah tu, atau jagung, atau apa sahaja, gandum. Begitu juga menanam. Menanam kalau dulu kan ramai-ramai orang kampung bergotong royong. Hari ini kerjakan tanah si Ahmad, besok kerjakan tanah Pak Ali, besok lusa kerjakan tanah ketua kampung lah pula. Semua berbaris jalan dari hujung ke hujung. Tapi ini senang pakai mesin. Kamu tengok mesin, dicacak tu padi. Jadi dengan satu orang boleh tanam mungkin 10 petak satu hari sawah. Berbanding kalau dulu mau pakai banyak orang dan makan masa yang lama. Jadi bila masa cepat, maka hasil juga cepat dituai. Okey, teknologi moden. Ini contoh. Okey, ini di barat selalu nih, rumah hijau. Di Malaysia pun ada buat nih. Okey, di tempat-tempat sejuk, Cameron Highland, di Kundasang. Okey, sebab negara-negara, setengah negara ni cerewet. Tidak mau tanaman ataupun sayur-sayuran itu ada bahan kimia, terutamanya racun. Jadi, untuk mengelakkan serangga masuk, buatlah rumah hijau. Kalau di barat, diorang guna ini supaya diorang boleh tanam tanaman tropika. Kenapa? Rumah hijau ini cirinya begini. Macam kita dalam kereta itu lebih panas daripada luar kereta. Sebab haba boleh masuk tapi tidak boleh keluar. Jadi, di dalam ini mungkin suhunya macam suhu tempat kita, 30 darjah Celsius. Sedangkan di luar mungkin boleh jadi 8 darjah Celsius. Jadi, negara barat boleh menanam tanaman tropika di dalam rumah hijau. Okay, rumah kaca. Next, pendidikan kepada petani. Jadi macam saya kata tadi lah, kan? Kadang-kadang orang kampung mana dia tahu ada baka baru dikeluarkan oleh Mardi, kan? Mana dia tahu ada jentera baru yang dikeluarkan oleh Mardi, oleh universiti ke atau syarikat tertentu yang boleh menjimatkan penggunaan ataupun menjimatkan masa mereka, mempercepatkan penuaian. And then, macam inilah, katakanlah orang kampung tiba-tiba dia punya tanaman dilanda penyakit. Orang kampung mana lah tahu, kan? Jadi, mestilah panggil pegawai pertanian untuk memberi khidmat nasihat. Itu kita panggil pendidikan kepada petani. Okey, tujuannya supaya hasilnya banyak dan kualitinya bagus. Apa tujuannya tadi? Untuk mengatasi masalah pertambahan penduduk dunia. Pertambahan permintaan makanan. Okey, jadi oleh kerana pertanian ini berubah, dia makin camah, makin canggih, baka pun makin lama makin bagus. Jadi maknanya memang ada badan khas, agensi khas yang bertanggungjawab membuat penyelidikan dan pembangunan secara berterusan. Jadi kalau Malaysia, hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ini dibuat oleh Mardi. Kalau sawit, MPOB. Kita di Ladatu ada MPOB. Okey, jalan ke Taman Khazanah. Okey, MPOB. Pelda pun membuat kajian, Universiti Pertanian membuat kajian,
Okey. Next. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Jadi, macam kita kata tadi, antara isu besar yang dihadapi oleh banyak negara untuk membangunkan pertanian ialah kekurangan tanah. Sebab banyak tanah sudah diteroka untuk industri lain dan untuk pertanian. Jadi, antara kaedah yang dicadangkan ialah kaedah aeroponik. Kalau kamu perhatikan ini, okey, dia ada pipe PVC. Dan di dalam itu, tumbuhan ini ditanam tegak, dia ada lubang ni. Dia pipe, ada lubang. Ini akar tumbuhan. Ini tumbuhan lah. Di dalam ni ada sprinkler ataupun penyembur air. Dan air itu ada baja. Jadi bayangkan, rapat-rapat lagi, banyak kita boleh tanam tanaman dalam satu kawasan yang kecil. Kalau tidak, kita boleh tanam di bawah ini bertingkat-tingkat lagi. Okey, ini dipanggil kaedah aeroponik. Aero ni tergantung. Akar tu tergantung di udara. Jadi air disiram dan baja diberi juga. Ini kaedah, ini bukan aeroponik ni, hidroponik. Ini HIDRO-ponik. Ini biasa. Ada tiup PVC, ada baja dialirkan air di situ. Boleh juga buat bertingkat-tingkat. Jadi di barat ini banyak, di Jepun sebab tanah terlampau mahal dan terhad. Jadi digunakan kaedah aeroponik atau hidroponik. Malam dipasang lampu lagi supaya cepat matang, cepat masak tumbuhan. Next, di tempat kita ini di Indonesia banyaknya, ini di Indon biasanya tanam padi ni ya. Di China banyak kawasan berbukit. Jadi biasanya kawasan berbukit ini tidak bagus untuk tanah pertanian. Kenapa? Airnya tidak tetap mengalir. Jadi untuk mengelakkan air itu lenyap, okey, dibuatkanlah teres. Bila dibuat teres, tanah tadi jadi rata dan air itu akan jatuh bertingkat-tingkat. Jadi kalau hujan dia turun dari atas ke bawah, dia semua kena air. Okey. Jadi tanah yang tadinya tidak boleh diguna, boleh diguna. Kawasan berbukit ini yang caranya yaitu dengan membuat teres. Okey, ada juga tanaman bercampur. Contoh dalam kes ini jagung. Saya rasa ini gandum. Ataupun barley. Ini di barat ini. Okey, next. Penggunaan racun makhluk perosak. Antara yang menyebabkan kerosakan kepada tanaman ialah makhluk perosak. Apa dia? Ulat, serangga, haiwan, burung ke. Jadi antaranya yang digunakan ialah disembur racun. Okey. Cuma racun ini tidak bagusnya pula satu. Kalau kita pakai racun serangga, katakan yang kita bunuh belalang, tapi dalam masa yang sama semua serangga juga akan mati, kupu-kupu, kumbang. Jadi maknanya kan serangga bukan sasaran juga turut terjejas. Jadi bila terjejas maka ekosistem di situ akan terjejas. Jadi bila tidak ada serangga tidak adalah katak. Bila tidak ada katak tidak adalah ular, tidak adalah ikan haruan. Kan? Jadi akan menjejaskan ekosistem. Jadi antara yang dicadangkan ialah kawalan biologi. Okey, kita guna haiwan untuk membunuh haiwan. Contoh dalam kes ini. Ini penyengat ini dia akan bertelur. Penyengat ini akan bertelur di dalam ulat ataupun larva. Larva apa-apa serangga lah, rama-rama yang menjadi perosak kepada tanaman. Jadi, bila telurnya itu menetas, anaknya ini, larvanya ulat, dia akan makan ulat ini. Okey, kalau di ladang sawit, antara perosak utama ialah tikus. Jadi, ada dua cara. Satu, pelihara ular sawah. Ataupun pelihara burung hantu. Ini kita panggil kawalan biologi. Okey, di mana kita pakai mangsa untuk
kita gunakan pemangsa untuk kurangkan mangsa. Ataupun kita pakai parasit. Nah, parasit ini, anaknya ni makan tuan rumahnya. Menumpang dan makan perumahnya. Oke, itu sahaja untuk teknologi pengeluaran makanan.